Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah itu kritik sastra? Nakdi adab atau kritik sastra berarti pengkajian terhadap karya sastra yang menganalisis dan menjelaskannya supaya difahami dan dinikmati oleh pembaca dan kemudian menilainya secara objektif. Kritik sastra merupakan kajian yang membincangkan tentang pemahaman, penghayatan, pentafsiran dan penilaian terhadap karya sastra. Dalam disiplin ilmu sastra, terdapat 3 bahagian ilmu sastra yang terdiri daripada yang pertama, teori sastra iaitu Nazariah al-Adab, yang kedua, sejarah sastra iaitu Tarikh al-Adab dan yang ketiga, kritik sastra iaitu Naqdi adab. Ketiga bahagian ilmu sastra tersebut saling berkaitan dan bergantung antara satu sama lain. Kritik sastra misalnya tidak akan mencapai sasaran apabila teori dan sejarah sastra tidak dijadikan sandaran utama. Demikian pula dengan teori sastra dan sejarah sastra, kerana teori sastra tidak akan pernah sempurna tanpa bantuan sejarah dan kritik sastra sepanjang zaman. Hal yang sama terjadi juga dalam sejarah sastra, kerana sejarah sastra tidak dapat dipaparkan apabila teori dan kritik sastra tidak jelas. Dapat sesuatu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan berkongsikan sedikit sebanyak tentang metod kritik sastra Arab pada masa kini menurut buku Teori Kritik Sastra Arab, Klasik dan Moden. Yang pertama adalah metod kritik linguistik yang matang di tangan Abdul Qahir Al-Jurjani yang bukan sahaja mementingkan interaksi dengan kata tetapi juga struktur perkataan. Menurut para ahli metod ini, unsur-unsur linguistik yang ada dalam sastra merupakan media pertama yang membawa seorang pengkritik mampu menganalisis sastra dengan baik. Namun, bukan berarti metod ini tidak mementingkan makna atau hubungan intrinsik makna, kerana bagi mereka, bahasa bagaikan tradisi lainnya yang berkembang dan didirikan di atas kesepakatan yang bersifat sinkronis, yang bila terjadi perubahan dalam tradisi, maka perubahan makna pun terjadi. Seterusnya, yang kedua adalah metod klasik yang mementingkan pengkajian terhadap bahagian-bahagian kata dan makna, wazan atau bah dalam syair dan penguasaan khazanah sastra Arab. Selain itu, yang ketiga adalah metod estetik, iaitu satu metod yang mementingkan bentuk sastra, kerana kekuatan dan tujuan penciptaan syair adalah keindahan bentuknya. Tidak ada hubungan bagi kalangan ini antara syair dengan kebenaran dan kebaikan spiritual. Sisi yang dipertimbangkan dalam penciptaan syair adalah rasa, kerana yang digubah dalam karya sastra yang menggunakan bahasa sebagai media adalah gerak hati pembaca itu. Seterusnya adalah metod yang diguna pakai di dalam mengkritik sastra, sama ada sastra klasik ataupun moden, adalah metod psikoanalisis. Metod psikoanalisis ini adalah salah satu metod yang tersembunyi di dalam diri sastrawan tersebut dalam menjelaskan karya sastranya. Dan akhir sekali adalah metod yang diguna pakai oleh kebanyakan sastrawan-sastrawan, iaitu metod aliran. Di mana metod aliran ini adalah metod yang menganalisis aliran sastra di dalam karyanya sendiri. Itu sahaja, terima kasih. Hai sahabat-sahabat sekalian, pernah dengar tentang teori formalism? Tak pernah? Tak mengapa. Mari saya tunjukkan. Teori formalism turut dikenali sebagai New Criticism. Ia memberikan penekanan terhadap pembacaan mendalam terhadap teks sebagai hasil sastra. Antara pemikir teori sastra yang terkenal pada abad ke-20 ialah Mikhail Bakhtin, iaitu daripada Rusia. Terdapat beberapa aspek yang menjadi keutamaan formalis dan bukan keutamaan formalis. Antaranya, sekarang dah faham kan?
Semoga video ini bermanfaat. Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan kongsikan dengan anda satu aliran dalam teori kritik sastra Arab, iaitu yang dinamakan teori aliran klasik, ataupun dalam bahasa Arab kita panggil sebagai Al-Madrasah Al-Klasikiyah. Teori ini sebenarnya dia mementingkan keaslian ataupun originality sesebuah karya, dan kita boleh lihat sebagai contoh dalam kebanyakan karya mereka mementingkan ilmu arud dari segi wazan, qafiyah dan sebagainya. Antara orang yang terkenal dalam menggunakan aliran ini adalah yang pertama kita boleh lihat sebagai contoh Al-Manfaluti, kemudian kita ada Ar-Rafi'i dan ramai lagi. Okay. Jadi aliran ini dilihat salah satu aliran moden yang amat meluas penggunaannya di kalangan para pengkarya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.